وسهلا ومرحبا بحضوركم سيدي ونحن مسرور جدا وخصوصا نحن في شاه ألم من زمان ننتظركم إلى هذا المكان ولعل الله أن يجعلنا وإياكم في عافية وسلامة وبركة لحضوركم في هذا المجلس. Yang saya hormati juga, yang saya hormati dan muliakan Ustazuna Sidi Nasir Osman, Rais Darul Hasani di Malaysia, dan dimuliakan dan dihormati Sidi Ustaz Mustafa Hussein At-Tayyib dan Sidi Hanif, yang mana Sidi Zainuri ahlan wa sahlan wa marhaban, antara ulama-ulama yang di Mesir dahulu, dan dimuliakan dihormati juga Sidi Mukhlis, Sidi Mus'ab, dan tuan guru kita daripada Pondok Pasitung Ustaz Asraf, tuan guru kita ahlan wa sahlan. Dan terima kasih juga di atas kehadiran Sidi Mus'ab, Tengku Ahmad Saufi, Ustaz Muzakir, Ustaz Amir. Dan ada mohon maaf banyak-banyak kepada antum semuanya, baru-baru ni anda terkandas di Indonesia hampir sebulan. Ya, urusan visanya, pergi urusan pengajian, kemudian tak dapat balik, dekat sebulan duduk di sana. Hampir-hampir duduk bawah jambatan. Tak ada dah. Saja kita ni maknanya terlalu rumit untuk hadir balik ke sini. Alhamdulillah. Cuma bila mana baliknya dalam lebih kurang seminggu saya balik ke sininya, ujian yang keduanya pula. Ada buat ladang ayam tu, banjir pula, dekat 1000 lebih mati. Jadi tak ke mana lah baru ni, tak dapat nak pergi ke Kedah. Dah lama dah janji nak pergi Kedah, nak pergi Terengganu. Agak lama dah. Walau bagaimanapun, terima kasih lagi sekali kepada seluruh tetamu-tetamu yang hadir. Ya, tetamu yang hadir daripada Bani, daripada Kajan, daripada Terengganu pun ada akak tadi. Minta izin daripada dan daripada semua sekali ahbab. Kak Ja, yang lama tak jumpa, Kak Aslan dan akak-akak semua. Semuanya. Jadi ahlan wa sahlan bihudurikum. Terima kasih banyak-banyak, syukran wa jazakallahu khairal jazak bihudurikum fi hadhihi lailatul mubarakah, pada bulan mubarakah ini. Dan sebelum kita mendengar, dan anda pun difahamkan, Syekh pun Allah Rabbi kurang sihat sangat. Dan rasa ada telefon tadi pada Syekh juga, kata kalau Syekh tak larat sangat tu, malam-malam bila pun boleh lah. Tak ada masalah, tapi dia Syekh nak hadir juga malam ni. Terima kasih sangat-sangat pada yang murabi kita Syekh Yusuf, kerana hadir juga dalam keadaan kurang sihat sangatlah. Jadi lepas pada ni kita kalau nak bersalam pun kita bersalam biasa-biasa je lah, jangan peluk, jangan dekat dengan Syekh. Syekh kata tak boleh dekat dengan aku, takut penyakit. Tapi kita duduk di sini pun tengok wajah Syekh pun sudah cukup barakah. Ya, sudah cukup barakah. Kita hadir tadi pun berada dalam rahmat, barakah, taufik, hidayah, nafaat dan segala-galanya. Dia bersama dengan Syekh Yusuf Muhyiddin Abdul Rasul Hafizahullah Ta'ala. Dan sebelum kita mendengar tausiah, taujihat daripada Syekh kita secara ringkas lah, insyaAllah kita nak share rehat banyak-banyak. Kita dengar dahulu daripada Sidi Nasir sebagai wakil kita semua, ya, untuk sedikit nasihat pada kami lah. Dan dalam banyak-banyak tempat Shah Alam paling ketinggalan. Shah Alam minal mutaakhirin daiman. Amin, amin. Jadi dengan segala hormatnya, cuma Kak Siti Mustafa bagi Kak Syekh yang kecil. Ambil guna yang ni. Ada. Jadi kita minta Sidi Nasir dulu memberi kepada kita sedikit nasihat, dan segala apa yang perlu untuk kita, khususnya para ahbab. Ya, moga-moga bertambah ikatan mahabbah di kalangan kita dengan kehadiran Syekh. Kalau tidak, susah juga kita berhimpun seumpama ni lah. Sidi Nasir tanya tadi, ramai pula malam ni kita. Selalu tak ramai. Walau bagaimanapun ada yang demikian, awalan fatilu bikulih kiram Sidi Nasir untuk melontarkan pada kalimah nasihat. Kali tafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-muhtaram Syekhuna wa murabbina
Syekh Yusuf Bakhur Al-Hasani, dan yang dikasihi Fadil Al-Ustaz Nik Bakri, merupakan wakil Syekh di Shah Alam, Ustaz Hanif daripada Kelantan, Sidi Mustafa, Sidi Raja Mukhlis, Ustaz Nizanuri daripada Qadah, Ustaz Zakir, Ustaz Amir daripada Terengganu, Ustaz Musab, Ustaz Saufi, Ustaz Musab, dan juga wakil daripada Kelantan, dan juga para tuan guru yang ada bersama dengan kita, para asatizah, dan juga para ikhwan, akhwat mati Allah Subhanahu wa taala. Saya diminta untuk memberikan sepatah dua kata sebelum Syekh memberikan kita nasihat dan juga taujihat. Tidak ada yang ingin diperkatakan kecuali luahan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah Subhanahu wa taala, Syekh sentiasa menyebut, dan juga pada awal-awal Al-Fakir bertemu dengan Sidi Syekh, suatu perkataan yang masih diingati tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika awal Al-Fakir bertemu dengan Sidi Syekh, banyak kata-kata, mutiara kata-kata yang begitu terkesan di hati. Di antara kata-kata Syekh pada awal-awal pertemuan dengan beliau, di antara kata-kata yang disebut, ingat sampai sekarang lagi. Ketika itu, Masya Allah, satu ketika kami dengan Syekh ada juga waktu kita bersantai, walaupun di majlis ilmu, majlis tausiah, tapi kadang-kadang ada juga satu waktu yang kami bersama dengan Syekh, bukan majlis ilmu dan sebagainya, kami pergi ke tempat air panas. Jadi ada asatizah yang ajak Syekh jom di kolam air panas. Kita pun pergi situ, dan sambil kita meletakkan kaki di kolam tersebut, sambil Syekh memberikan tausiah dan kata-kata yang masih diingat, Syekh mengatakan bahawa apa yang kita ada sekarang ini, yang kita lakukan ini, tidak terkeluar daripada takdir Allah Subhanahu wa taala semenjak azali. Termasuk sekarang kita melakukan, kita berada di kolam air panas. Jadi siapa sangka kita duduk sebegini, menjutaikan kaki dan sebagainya, maka tidak terlepas daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala semenjak azali, tidak terlewat dan tidak terkurang, semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak azali. Jadi di situ menggambarkan pertemuan kita, kita bersama dengan tuan guru kita, para ahbab. Maka ini adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala semenjak azali. Jadi pertemuan kita ini adalah pertemuan yang tuan guru kita sentiasa mengulang-ulangnya, bahawa perhimpunan ini adalah perhimpunan mahabbah, perhimpunan kecintaan kerana Allah Subhanahu wa taala. Hubban lillah, cinta kita kerana Allah Subhanahu wa taala, cinta kita kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah satu nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti kata lain, semenjak azali Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki kita ketika di dunia ini kita berhimpun dengan para muhibbin, kita berhimpun dalam majlis untuk memahami makna kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memahamkan makna kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kecintaan sesama kita itu kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana dunia dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepahaman kita tentang ini. Masya-Allah, tuan guru kita berulang alik datang daripada jauh hanya sekadar menceritakan perkara yang sama. Jadi mudah-mudahan wirafah ini, wirafah mahabbah ini dapat kita hadamkan, dapat kita tatbikkan, dan hatta kita wariskan pada generasi yang akan datang. Masya Allah, ketika ada tuan guru kita telah pun kembali ke rahmatullah,
yang dahulu salafus saleh telah kembali ke rahmatullah. Maka tuan guru kita menginginkan, sudah pasti harapannya supaya dia meninggalkan kepada generasi yang akan datang itu mahabbah yang dimaksudkan tersebut. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepahaman dan kita tatbikkan, dan mudah-mudahan rezeki ini dapat kita warisi dan kita amalkan. Maka seterusnya di akhirat nanti kita akan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para salihin. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuti'illaha war rasul faulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Jadi satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan di akhirat nanti adalah berhimpun dengan para salihin. Jadi berhimpun dengan para salihin itu merupakan satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada nikmat syurga, akhirat itu ada satu nikmat perhimpunan. Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Mereka itu akan dihimpunkan dengan orang-orang yang salih daripada para anbiya, para syuhada, para salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rasa nikmat di dunia ini berhimpun dengan orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rasa dzauq, rasa kemanisan berhimpun dengan orang-orang yang saleh, berhimpun dengan para ahlillah. Sebab itu kata-kata yang masyhur daripada Siti Abi Madian yang patut kita ulang, yang patut kita pahami makna kata-kata Siti Abi Madian. Mudah-mudahan kita diberikan makna maksud yang dikatakan Siti Abi Madian. Apa kata Siti Abi Madian? Ma ladzatul 'aish illa bi suhbatil fuqara. Bagaimana ketika memahami kata-kata ini? Ma ladzatul 'aish, tidak ada kelazatan yang nikmat di dunia ini illa bi suhbatil fuqara, kecuali kita bersahabat dengan fuqara. Fuqara di sini bermaksud ahlillah. Fuqara di sini bermaksud orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Fuqara di sini disebut orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Siti Abi Madian mengatakan ma ladzatul 'aish, tidak ada kelazatan di dunia ini illa bi suhbatil fuqara, kecuali kita bersuhbah, kita mendampingi orang-orang yang ahlillah, kita mendampingi orang-orang yang mahabbah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita makna ini, kepahaman ini. Humus salatinu, mereka itulah sultan-sultan di dunia ini yang patut kita kasihi mereka. Jadi mudah-mudahan dengan majlis begini kita memahamkan makna suhbah kepada orang-orang yang saleh, suhbah kepada ahlillah, suhbah kepada orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita kekuatan istiqamah untuk bersuhbah dengan orang-orang yang saleh, yang seluruhnya kita menginginkan daripada Allah Subhanahu wa taala akan menghimpun kita di akhirat nanti dengan orang-orang yang saleh, dengan para anbiya, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Rasa cukup sekadar itu. Mudah-mudahan pada hari ini kita mendapat mutiara kata-kata daripada Tuan Syekh kita. Aku qauli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabatnya belum ke sini, dah padat dah sana ke sini, belum bangun ke sini. Belah sini boleh lagi insya-Allah. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada Ustazuna Ustaz Nasir, Ustaz Muhammad Nasir Osman yang memberi kepada kita ingatan-ingatan ataupun membawa kepada kita ingatan-ingatan di awal beliau bersama dengan Syekhna. Di antara perkara yang saya ulang sedikitlah supaya memberi sentuhan kepada kita ialah apa yang kita berada pada malam ni adalah satu takdir ataupun sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah. Dan kita sentiasa berdoa kepada Allah semoga Allah mentakdirkan kita untuk berada sentiasa dalam takdir ya, bersama dengan para awliya Allah dan para salihin insya-Allah. Ya, khususnya bersama dengan Syekh Nasir Yusuf. Dengan ini ya, kita ana sekadar dengan mewakili ahbab di sini ya, untuk menjemput Sidi Mustafa ya, untuk menterjemah tausiah Syekh pada malam ini insya-Allah. Dan demikian di ufadilu bikul ihtiram, falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim.
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإذا شئت جعلت الحديد سهلا والصعب سهلا يا رب العالمين. نسألك حبك وحب نبيك وحب عمل يقربنا إليك يا رب العالمين. وبعد أيها الأحباب أحييكم بتحية الإسلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا آسف جدا يعني عندي حالة مرضية برد كثير والخصم عني فجئت سأكون على إذا كنت بطيء في الكلام لأن عندي ألم يعني شوية ولا أريد أحد منكم أن ينزعج. تفضل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali Syekh mulakan majlis dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya diikuti dengan doa. Dan pertama sekali Syekh meminta maaf daripada semua kerana kesihatan Syekh yang sedikit kurang menyebabkan mungkin percakapan akan ada sedikit terkendala. Jadi semuanya berpunca daripada cuaca yang tak menentu, mungkin sebab sejuk, jadi ada sedikit terganggu dari sudut kesihatan. Saya minta maaf kepada semua. لذلك سأدخل الحديث إليكم اليوم من خلال هذه الحالة التي أنا فيها. المرض الذي أنا أشعر به هو بالحقيقة سعادة ونعمة من الله كي أشكر الله وإخراجي من غفلتي إلى ذكر مولاي. Oleh karena itu saya ingin menyebut situasi yang beliau berada sekarang, yaitu situasi tidak sehat. Saya akan bercakap mengenainya. Sebenarnya tidak sehat yang Allah kurniakan ini merupakan suatu nikmat, menyebabkan dengan adanya suasana keadaan tidak sehat menyebabkan kita perlu mengingati Allah Subhanahu wa taala. Allah menegur kita supaya tidak berada dalam keadaan kelalaian. Perlu ingat kepada Allah. فمتى يذكر الإنسان نعم الله عليه عندما يبتلى بالأمراض، أما هو في النعم فهو غافل عن مولاه، مشغول بالنعم غافل عن صاحب النعم. هذه المشكلة. Bila manusia akan mengingati Allah Subhanahu wa taala, ketika nikmat yang ada pada dirinya ditarik oleh Allah, masa itulah dia akan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Masa berada dalam nikmat, jangan manusia yang ingat Allah. Tapi bila hilang nikmat tersebut, manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat. القاعدة عند أهل السنة والجماعة عقيدتنا الذي أخذناها من رسول الله ومن رب العزة ومن الصحابة والتابعين وتابعين أن الأمر كله بيد الله يفعل ما يشاء وليس على العبد إلا الرضا بمقدور الله له أحب أم كره. Dan akidah kita ialah akidah yang diambil daripada akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diambil daripada para sahabat, diambil daripada tabi'in, sampailah sekarang ini kita meyakini bahawa segala perkara yang berlaku itu adalah berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang berlaku semua dengan takdir Allah. Kita menerima apa yang telah Allah takdirkan untuk diri kita, baik ataupun sebaliknya. لذلك عقيدة أهل السنة والجماعة قائمة على أمرين: على الكتاب والسنة أمرا ونهيا من عند الله ورضا بما يريد مولاك. ليس لك رد مع مولاك على الإطلاق، وتذكر أنك عبد وليس شريك. Sumber kita tidak lain dua perkara, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Apa yang baik itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mempunyai pilihan lain kecuali kita menerima apa yang telah Allah tentukan untuk diri kita. فلماذا عندما تعطى النعم لا تقول الحمد لله، ولكن إذا نزلت بالشدائد تقول لماذا؟ هنا ست نفوس. Kenapa kita bila kita dapat nikmat kita menyebut alhamdulillah, tapi bila kita dapat musibah kenapa kita menyebut kenapa ini musibah? عند النعمة ننسى فضل الله علينا ونغفل عنه، وعند المصيبة يبدأ التوجع والتألم والاعتراض والإشكال والتساؤل، وهذا من وسوسة النفس والهوى.
Kadang-kadang semasa nikmat kita lalai daripada ingat Allah. Semasa musibah pula kita angkuh, kita ingkar, kita bertanya kenapa ini musibah yang berlaku kepada diri kita. لما نتكلم اليوم في موضوع عقائد، في موضوع كفر وإيمان، في العقيدة، ولا نتكلم لا بالفقه ولا باختلاف اجتهاد فقهاء، نتكلم بالنص ومفهوم النص الذي أنزله الله لنا. Dan pada hari ini insya Allah kita akan bercakap mengenai yang akidah, mengenai perkara yang Allah turunkan kepada kita, bukan mengenai fiqh, bukan mengenai khilaf dan sebagainya, tetapi mengenai yang akidah kita. اسمع يا من تقول لنفسك أنا، بل أنت تقول أنا، تفتخر فيها، تنفخ نفسك حتى، وأنت أحقر من أن ينظر إليك لولا رحمة الله فيك. Berwaspadalah kita semua bagi sesiapa yang mengatakan aku ataupun diriku, karena perkataan ini adalah perkataan yang cukup bahaya, yang mana kita menghasilkan apa yang lahir daripada diri kita itu adalah berpunca daripada diri kita. Sebenarnya kita hina. بل الله خالق الحشرة أم لا؟ Dengan dalil Allah menciptakan segala unggas-unggas ataupun yang lain yang menciptakan. خالقك أنت أيضا، أليس كذلك؟ Allah cipta kita juga, bukankah begitu? فالخالق واحد والمتفضل بين الحشرة والإنسان واحد لا غير. Pencipta hanya satu dan yang melebihkan, menjadikan kita lebih daripada unggas-unggas itu juga adalah Tuhan yang satu. وأين يكون الأمر هنا؟ Di manakah urusan Allah yang terdapat pada situasi ini? أنا أسأل سؤال عقلي، الحشرة الله خالقها أم هي خلقت نفسها؟ Secara logiknya, unggas-unggas itu Allah cipta unggas tersebut ataupun unggas tersebut yang mencipta dirinya. أليس كذلك؟ وأعطاها من القوة ما لم يعطيك أيضا. سأضرب لكم أمثلة. Dan kadang-kadang Allah memberikan kekuatan yang ada pada unggas yang berterbangan ini, satu kekuatan yang Allah tak beri pun pada kita. Syekh akan bagi contoh. النحل، العسل من أين نأكله؟ أليس من وراء النحل؟ وهو حشرة صغيرة. Madu, daripada mana kita ambil madu dan minum madu tersebut? Bukankah daripada lebah? 20 رجل ما بيعملوا فرمة عسل. يوصلوا لك بالله. 20 orang lelaki pun tak mungkin mampu untuk membuat setitik madu. Tapi binatang yang begitu kecil, serangga yang begitu kecil mampu untuk memberikan kita madu yang begitu banyak. فالفاعل بك واحد كما أعطى هذه النحلة وهذه الحشرة وهذا الحيوان وهذا الإنسان وهذا الذكي وهذا. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا بنص قرآن وحي. لمن عاد الضمير نحن إلى حضرة الله ليس هم. فلا أحد يقول أنا، لأن أنا تورث العناء والتعب والضناء والغفلة. Tuhan yang memberikan kemampuan kepada lebah tadi, Tuhan yang sama juga memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan sesuatu. Semuanya bersumberkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut kami yang mengagih-agihkan rezeki di antara kamu. Oleh itu jangan kita menyebut aku ataupun rasa diri, daripada diri kita keluar segala-gala yang kita cari. Kerana perkataan aku ataupun keegoan diri ini menyebabkan kita menjadi rosak, menyebabkan kita menjadi penat, letih. الله لما أكرمك عن سائر المخلوقات ليس بنوعك، تكرم وفضل منه. وأما أنت كسائر المخلوقات لا تستطيع تفعل شيء إلا بمراد الله عز وجل. Kita setelah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan menjadikan kita lebih daripada makhluk-makhluk yang lain, bukan kerana kita lebih, tapi kerana Allah nak menjadikan kita lebih daripada makhluk yang lain. Itu merupakan kurniaan Allah bagi pihak Allah, bukan bagi pihak kita. Seandainya Allah ingin menjadikan kita sama dengan makhluk-makhluk lain pun Allah mampu.
وأنا أقول لكم يا أحباب هذه ليس نصيحة لكم، أنا أنصح نفسي الآن. الإنسان الله يرسل له دواء من ذاته ليكشف حقيقة عجزه عن الفهم عن الله عز وجل، وأول حجاب أنا فافهم. Allah Subhanahu wa taala apabila diberikan sesuatu kepada individu tersebut, sebenarnya Allah ingin membongkarkan kepada individu tersebut bahawa dia sebenarnya lemah untuk melakukan sesuatu terhadap diri dia. Maka Allah berikan kepada dirinya sama ada sakit ataupun seumpama dengannya untuk membuktikan bahawa dia berhajat kepada Allah, dalam masa yang sama dia lemah untuk melakukan sesuatu terhadap dirinya. أنا أسأل نفسي وأسألكم، من أكثر عبودية لله، الإنسان أم الشيطان؟ Syekh tanya kepada kita semua, siapakah yang lebih pengabdiannya terhadap Allah Subhanahu wa taala? Adakah manusia atau syaitan? ما الجواب؟ Apa jawabannya? ها؟ الشيطان. الشيطان لا يوجد في الوجود بقعة إلا ولها سجدة لله تعالى منه. Jawabannya adalah syaitan. أنت يا إنسان كم سجدة وتمن على الله أنك تسجد له وتصلي. Karena syaitan dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kan tidak ada tempat di atas muka bumi ini melainkan tempat tersebut pernah dijadikan tempat sujud syaitan. Kita sebagai manusia berapa kali kita sujud kepada Allah? Lalu kita mendakwa sebagai seorang yang bersujud kepada Tuhan. ورد في الأثر أن أعبد الجن لله تعالى كان الشيطان إبليس، Dan ada لكن حجب بنفسه بكلمة أنا خير منه. إبليس لم يقل لله أنا خير منه، لا، عارف مكانه هو عبد ومخلوق، إنما فاضل نفسه بمخلوق ثاني وهو آدم، ومع ذلك سقط. ليه؟ لأنه جعل نفسه ميزان بقدرة الله وقدر الله. كفر. syaitan dia merupakan makhluk ataupun di kalangan jin, dialah makhluk yang paling kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia merasakan bahawa itu adalah aku lebih baik daripada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, iaitu Adam. Dia meletakkan perasaan aku lebih baik daripada Adam tanpa melihat bahawa Adam itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang perlu dihormati. Maka dia meletakkan diri dia dalam suasana yang paling teruk sehingga kan dia membukai oleh Allah. سؤال بسيط، إذا عامل تدخل بشؤون رب العمل، هل رب العمل بيعطيه هدية ولا بقلعه من الشغل على طول؟ جرام برا. Apabila seorang pekerja yang masuk ataupun campur tangan dalam urusan bos dia, adakah bos dia akan bagi hadiah kepada pekerja yang campur tangan tersebut? لازم يطرده، ليس كذلك؟ Ataupun dia akan buang pekerja tersebut? وهو عبد مثلك مثلي. Ini hamba manusia, kita sama-sama manusia seperti kita juga. فلماذا وبأي صفة تقول لله لماذا أنا خير منه؟ بأي صفة؟ Maka apa hak kita untuk mengatakan bila Allah takdirkan sesuatu, kita mengatakan kenapa ya Allah? أي جعلت نفسك مقوما لأمور بدل الله عز وجل، وهذا عين الشرك ونحن لا ندري. Dan kita menyatakan bahawa seakan-akan kita sendiri yang lebih layak untuk menentukan apa yang berlaku pada diri kita berbanding Allah, dan inilah ain syirik yang sebenarnya. الهداية بيد الله أم بيد كسب الإنسان وجهد الإنسان؟ سؤال. Hidayah itu berada dalam genggaman Allah ataupun berada dalam tangan manusia. هل أنتم تظنون أن الرسول هدى الناس ولا رب العالمين اللي هدى الناس؟ سؤال. Adakah kita menyangka bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang memberi hidayah kepada manusia ataupun Allah sendiri yang memberi hidayah? Soalan. من؟ Siapa? الله. والرسول سبب واسط. Allah, dan Rasul itu sebab, wasilah sahaja. الله قال في القرآن لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت أي ما جمعت ولكن الله ألف. الرسول ما قاله لأبي بكر قالوا لأبي جهل وأبو سفيان
فأبو بكر سمع والتاني ما سمعوا، فإذا الرسول أخذ في الأسباب وترك للمسبب فعله في عبده، وهو رسول معصوم وهو القبضة النورانية الأولى. نعم. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut, kalaulah engkau belanjakan apa sahaja di atas muka bumi ini, niscaya engkau tidak akan mampu untuk menyatukan hati-hati mereka, melembutkan hati mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi peringatan, bagi petunjuk kepada Abu Bakar. Bukan Abu Bakar seorang, Abu Jahal, Abu Lahab, semua Nabi bercakap tentang agama. Tapi Abu Bakar menerima petunjuk Nabi, tapi yang lain tidak menerima, kufur pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. السؤال الذي مطروح علينا منا جميعا نساء ورجال الله سبحانه، ما اسمك أنت أيها الإنسان المطلوب، عبد ولا رب؟ Soalan yang ditujukan kepada kita semua, tak kira besar, tak kira muda ataupun tua, lelaki atau wanita, apa gelaran yang Allah berikan kepada kita, wahai manusia? Kita diberikan gelaran sebagai hamba ataupun Tuhan. عبد، والعبد يكون على مراد سيده، أليس كذلك؟ Bila hamba, setiap hamba itu hendaklah berada di bawah suruhan ataupun perintah tuannya. أم يريد السيد على مراد العبد؟ أي قاموس تقوم فيه؟ Ataupun kita menginginkan tuan mengikut kehendak si hamba tadi. ومع ذلك الله أرحم بك من نفسك يا جاهل يا مركب. Dalam situasi yang sebegini pun kita dapati Allah lebih merahmati diri kita berbanding kita merahmati diri kita sendiri. اسمع ماذا يقول عن الأحداث التي تحصل لك أيها الإنسان رب العالمين في الحديث القدسي. Dengar apa yang berlaku pada diri kita dalam hadis yang disebut sebagai hadis qudsi, بلسان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. dengan lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. لو تعلمون ما أعلم Kalaulah engkau mengetahui apa yang kami mengetahui, لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. niscaya kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis. ولما تلذذتم على الفرش مع أزواجكم. Dan tidaklah engkau bersenang lenang, bersedap-sedap bersama pasanganmu di atas hamparan tidurmu. ولا خرجتم إلى الطرقات تجأرون بالبكاء والندم على ما فعلتم. Dan pasti kamu akan keluar di jalan-jalan, akan menangisi apa yang telah engkau lakukan terhadap dirimu sendiri. فنسيتم قوله تعالى خفوهم إنهم مسؤولون. Adakah kau lupa firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebut letakkan mereka di hadapanmu karena mereka akan dipertanggungjawabkan, akan disoal. وهذا السؤال الذي يطرح علينا جميعا بالعقل وبالفهم بالركيزة. ما هي علاقة العبد بالرب؟ خلينا نفهم بالتفل. Dari sini kita perlu paham apakah hubungan di antara hamba dengan Tuhannya. لفظ العبد يقتضي الانتماء الكل لله على مراد الله، هذا يفهم في اللغة. Dari sudut bahasanya, bila disebut hamba, hamba itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh tuannya ataupun Tuhannya. Ini dari sudut bahasa. معنى لا مراد للعبد مع مراد الله فيه. Maknanya setiap hamba itu tidak mempunyai kehendak bila Allah berkehendak untuk dirinya. وهنا تحط له شروط على الله. Daripada mana pula kita boleh meletakkan syarat kepada Allah? بأي أخلاق بأي أدب معبود مع عبد مع رب معبود يقول له لماذا؟ Adab, لماذا لواحد مثلك مثله؟ adab apakah yang kita amalkan? Akhlak yang macam manakah yang kita praktikkan sehingga kita berkata kepada Tuhan kita, Allah yang kita sembah, kenapa buat perkara ini kepada kita? Kalau kita sesama kita, munasabah kita menyebut kenapa. هل أنت تظن أنك أنت الفاعل؟ أبدا، أنت صورة ظن هو الفاعل فيه وأنت تظن أنك أنت عم تفعل. Adakah kita menyangka bahawa kita ini pelaku yang sebenarnya, sedangkan kita ini adalah gambaran Allah yang melakukannya? من أفضل الخلق على الإطلاق؟ Siapakah makhluk yang paling utama secara mutlak? أليس كذلك؟ Bukan ومع Rasulullah. ذلك ماذا قال الله له يا محمد بنص القرآن؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
أنت المحرك، ولكن الله الذي حركك بسببك، وأنت سبب، والمؤثر مسبب لا سبب. فافهم، أنت ماشين آلي، ليش أنت صاحب المشين؟ فافهم. Walaupun Nabi Muhammad SAW makhluk yang paling mulia, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menyebut bukan engkau yang melontar di saat engkau melontar, akan tetapi Allah lah yang melontar. Maknanya bukan kita tidak boleh merasakan bahawa di saat kita berjalan kita yang melakukan pergerakan kita, tapi sebenarnya yang menggerakkan kita ada Tuannya, yaitu Allah. هل أحد منكم شاف سيارة تمشي لوحدها بالطريق؟ Adakah kita pernah tengok kereta berjalan sendiri jalan raya, ولا بدها درايفر؟ ataupun perlu kepada pemandu? أنت سيارة، Kita seumpama kereta tadi, والله يقودك على مرادك. dan Allah lah yang memandu kita mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. Dan tidaklah apa yang kamu mahu kecuali apa yang dikehendaki dimahukan oleh Allah. ولذلك عين العبودية لله وعين المحبة الرضا بكل ما يأتي من المحبوب، وإلا لا تدعي المحبة ادعاء كاذب فستحاسب على ادعائك الكاذب. Oleh kerana itu akidah yang sebetulnya ialah kita redha dengan apa yang Allah takdirkan kepada diri kita, dan inilah kecintaan kita sebenarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tidak, kita hanya mendakwa kita mencintai Allah, dalam masa yang sama sebenarnya kita bukan pencinta Allah. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه؟ من قال لمولاه لما لم يفلح أبدا. الله. Apa kata Nabi SAW? Nabi menyebut sesiapa yang berkata kepada Tuhannya kenapa, dia tidak akan berjaya. تقول لما لابنك، لزوجته، زوجة لزوجة، لأخوك، بس يا رب تقول له لما؟ لما تحتك لما لله. أصلا أنت مفعول منك فاعل، أنت مخلوق منك خالق، والله هو الخالق يفعل بك ما يشاء. هذا مفهوم العبودية. Kita sesama kita boleh bertanya kenapa. Anak bertanya kepada ayah, ayah bertanya kepada anak, pasangan bertanya kepada pasangannya, suami isteri. Boleh bertanya kenapa, tapi kita tidak patut bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kenapa perlakukan kita sebagaimana yang Allah kehendaki. Kerana kita ini adalah makhluk. Kita sendiri itu diciptakan, perlakuan kita diciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. هل أحد منا جاء إلى الوجود حاطط شروط على الله في بده يكون وتحت أي شروط بده يكون عبد، أم جاء عبدا مستسلما بالكلية إلى مراد الله فيه؟ هذا السؤال. Sebagai seorang hamba kita dijadikan di dunia ini, diciptakan di dunia ini. Bila kita diciptakan, adakah kita pernah nampak seseorang yang diciptakan kemudian dia memberi syarat kepada Tuhan yang menciptakan, nak ciptakan aku perlu buat begini, begini, begini. Sedangkan pencipta itulah yang meletakkan syarat kepada yang diciptakan. من كان على مراد محبوبه سعد. Sesiapa yang berada dalam situasi yang dikehendaki oleh kekasihnya, yaitu Allah, dia akan bahagia. ومن كان على مراد نفسه تعس ووقع وارتكس وإن اجتهد. Sesiapa yang berada dalam kehendak dirinya sendiri, dia pasti penat. وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أي إرادتكم، ليس اليد المادية، الإرادة الهوائية النفسية. Apa saja yang berlaku kepada dirimu itu adalah hasil dari tidak tanduk tanganmu sendiri, yaitu kehendak dirimu, bukan kehendak Allah. اسمع هذه القاعدة عند أهل الله ومفهوم التسليم لمحبوبك. يعني ترجعوا إنه الله حبيبكم، ما هي سؤال، الله حبيبكم ولا من محبوبكم؟ الله محبوبكم ولا لا؟ بدنا نفهم. Dengan apa yang disebutkan oleh pencipta, kerana kita menganggap diri kita ni mencintai Allah, betul atau tidak? Kita ni cinta Allah ataupun tidak mencintai Allah? لا تستعملوا معي، عفوا ما تستعملوا معي لغة أهل ماليزيا أو جنوب شرق آسيا. احكوا بصراحة، السكوت والدبلوماسية والهدوء ما بتمشي الحال في العالم. Syekh kata jangan kita berada dalam situasi orang Malaysia ataupun orang Asia, kerana bila ditanya diam ni Syekh tak suka, tak memberi manfaat. السؤال في جواب، ما في سكوت.
Bila tanya mesti ada jawapan dia. Bukan tanya, jawapan dia diam. السكوت ليس جواب. Kerana diam itu bukan jawapan. هل تعرف ماذا السكوت؟ حيرة. Diam ni menimbulkan keraguan, kehairanan, حطيت غيرك في ورطة، في مشكلة. kehairanan, kemuskilan. أنا بسألك لازم تجاوبني، ليش تسكت؟ Bila saya tanya, saya nak jawapan, jangan diam. معناتها احتار أكثر. إذا معناتها Kalau tanya, حيرة أكثر. diam, mungkin ada keraguan lebih banyak lagi daripada tak tanya. هل هذا ذكاء أم عباطة؟ بالعقل. Ini menunjukkan cerdik ataupun sebaliknya. الله سألنا سؤال وأجبنا عليه في عالم الأزل. Allah telah bertanya kita dan kita telah pun menjawab soalan tersebut semenjak azali lagi. سأل روحه حيث لا طين ولا جسد ولا قميص ولا شيء. سألك وأجبت وأنت في هذه الدنيا في غرفة الامتحان لما قلته أزلا. فافهم وكفى أن تكذب على نفسك. Allah pernah bertanya kepada diri kita, ruh kita semenjak azali, dan pada saat itu belum ada lagi tubuh badan kita, belum ada lagi pakaian kita. Kita telah menjawab dengan jawapan tersebut, dan sekarang ini kita berada dalam bilik dunia. Kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah perlakuan kita ini sebagaimana jawapan yang telah kita jawab terhadap Allah dulu? سؤال عقلي بسيط لأي طالب علم. الطالب في المدرسة يدرس أو لا يدرس، يلعب أو لا يلعب، يسأل الأستاذ درس يقول له نعم. ما الذي يكشف أن هذا الطالب صادق في ادعاء الامتحان؟ والله سألنا سؤال وأجبنا عليه أزلا، فأبرزنا إلى غرفة الامتحان الدنيا ليرى صدقنا من كذبنا ببساطة. يعني ما بدنا فلسفة كثيرة. Secara logiknya yang boleh diterima akal kita, soal pelajar bila berada di sekolah, bila guru tanya tentang satu-satu soalan, boleh jawab atau tak boleh jawab, boleh jawab. Tanya tentang kawan lain, dijawab juga. Tapi yang membuktikan jawapan dia betul-betul jawab ataupun tidak adalah semasa peperiksaan. Di situlah akan membuktikan soal pelajar tadi betul-betul belajar ataupun sebaliknya. Sama juga dengan manusia, bila Allah tanya, kita jawab dulu, tapi yang membuktikan betul ataupun tidak jawaban kita itu dengan perlakuan kita semasa kita hidup di dunia ini. هل تصدق أنت تعيش في حياة؟ هذه حياة ولا ظل حياة؟ هل حياتنا الآن حقيقة ولا وهم؟ سؤال. Adakah kita percaya bahawa kehidupan kita ini betul-betul kehidupan ataupun bayang kehidupan? Ini soalan. Kehidupan yang sebenar ataupun bayang-bayang kehidupan di dunia ini? الحقيقة لا تتغير وأي شيء يتغير ليس بحقيقة. Yang sebenar itu adalah sesuatu yang tidak berubah. Sesuatu yang berubah-ubah bukan perkara yang sebenar. جئت من عالم أزل لامتحان لتخرج وتعود من حيث جئت. فهل الحياة حقيقة أم وهم؟ Kita datang daripada alam azali menuju ke dunia ini, kita berubah daripada situasi kepada situasi yang lain. Adakah kehidupan ini merupakan kehidupan yang sebenarnya? وأنت مستغرق أبعد من اللزوم فيها الوهم الكاذب وهو ليس لك شيء. Dan bila di dunia ini kita ada macam-macam tanggapan, perasaan, sedangkan itu semua adalah dusta. خرجت من رحم أمك معك شيء وستلج القبر هل معك شيء؟ سؤال عقلي. Kita keluar daripada rahim ibu kita, kita bawa sesuatu, Pak. Dan apabila kita masuk lubang kubur nanti, adakah kita akan bawa sesuatu? لماذا الخصومة بين المسلمين والتقاتل والتناحر والتباغض على وهم كاذب اسمه الدنيا؟ Kenapa kita sanggup لا يوجد. Kenapa kita sanggup bermusuhan di antara satu sama lain, saling berbunuhan, saling caci mencaci, celah mencela, bukan kerana lain, bukan kerana benda lain kecuali kerana dunia. Kita bersengketa. Ini adalah satu waham, kesamaran, satu benda yang bukan hakiki. خذوا النصيحة مني يا كبار في السن تذكروني بخير. الله. Ambil nasihat daripada Syekh Hatta, ambil nasihat daripada aku.
orang yang telah lama hidup. Mudah-mudahan selepas ini kita akan mendoakan kepada Syekh. ربي أولادك على الأخلاق وغنى الأخلاق وطاعة الله ومحبة الله ورسوله، لا تنميهم على محبة الدنيا، عند ذلك تربي أعداء فيما بينهم بين أولادك، فإذا انتقلت من الدنيا سيقتلون بعضهم بعضا من أجل حطام الدنيا. Didiklah anak-anak kita semua mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah dan mencintai akhirat. Jangan kita mendidik anak-anak kita mencintai dunia. Bila kita didik dia mencintai dunia, nescaya mereka akan bermusuhan di antara satu sama lain. وأنا أنصحكم من تقدم به العمر وعنده شيء يترك لأولاده فليعطيه في حياته كي يظل الأولاد يحبون بعضهم بعد مماته، لا ينتقلوا إلى أعداء فيما بينهم. Sesiapa yang mampu untuk memberikan sesuatu kepada anak dia, maka berikanlah makan, minum, berikanlah sesuatu yang dia nak bagi itu semasa hidup dia di dunia ini. Jangan tinggalkan sesuatu yang menyebabkan anak bersengketa, bermusuhan, berbalah di antara satu sama lain selepas kita tidak ada nanti. أخوة وأخوات يصبحوا أعداء، ومن يريد أن يأتي إلى المحاكم الشرعية يرى العجائب من وراء إيش؟ من وراء مواريث وعقار وبيت وسيارة. Anak-anak mungkin lelaki dan perempuan saling berkelahi di antara satu sama lain, bukan kerana benda lain kecuali kerana harta peninggalan, kerana kereta, kerana rumah, kerana tanah, kerana banyak lagi benda-benda yang ditinggalkan. هذه المحبة لأولاده، هذه المحبة، إذا هذه المحبة مصيبة. Adakah ini peninggalan kasih sayang kita kepada anak? Kalaulah ini dinamakan kasih sayang, ini sebenarnya namanya musibah. خلوهم فقراء والله هو الغني يغنيهم من فضله، أولى من تترك عندهم مال يصبحوا أعداء لبعضهم. Kalau begini lebih baik mereka ditinggalkan dalam keadaan miskin, kerana Allah mampu menjadikan mereka mempunyai harta, menjadikan mereka kaya, daripada kita meninggalkan dunia kepada mereka saling berkelahi di antara satu sama lain. ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ يحذرنا من هذا الأمر، ثلاث مهلكات، ثلاث أشياء تهلك صاحبها، انتبه، وخاصة للرجال. Apa yang Nabi sebut? Ingat tiga perkara ini, tiga perkara yang membinasakan. Syekh sebut ini minta kita ambil peringatan khususnya kepada kaum lelaki. وأيضا النساء حتى لا يقولوا. Bukan lelaki saja, perempuan pun sama juga. كله. Semua kita. أولا ثلاث مهلكات، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ثلاث أشياء تهلك صاحبها أي الإنسان. أولا شح مطاع، تعلق بالمادة حتى العبودية لها، فافهم، وعدم فعل الخير، فهذا يجعل قلبك قاسي والناس ينظرون إليك نظرة والعياذ بالله وقلبك غافل عن ربك. Yang pertama sekali ini adalah yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Yang pertama Nabi sebut sifat kedekut, kikir yang ditaati oleh Tuhan dia. Apakah begini? Bukan saja Allah tidak suka, bahkan kita juga dibenci oleh masyarakat kerana bersifat kedekut. نضرب مثال، إذا إنسان دعاك لفعل خير بتطلع له كل دفتر الديون اللي عليك. فإذا تروح تعمل شوبينج أو تروح تعمل فيكيشن ما بتطلع على دفتر الديون بتاعك، لهواك معلش، بس مع الله بتطلع كل الديون اللي عندك. Kadang-kadang dalam kehidupan ini kita nak pergi membeli belah. Bila kita nak pergi beli belah, adakah kita buka buku hutang kita? Kita tak akan tengok dah buku hutang kita. Sebab apa? Kita nak habiskan duit kita untuk pergi shopping. Dengan Allah Subhanahu wa taala pun, adakah kita nak buat baik, bersedekah, tabarruk dan sebagainya? Adakah Allah nak tengok hutang pada diri kita? Allah tak tengok. المرأة إذا تنزل تعمل شوبينج بتوصل إلى جوزها عنده رصيد ولا ما عنده رصيد ولا كذا ولا بدها تجيب شوبينج من البيت ببساطة. Sama juga bila isteri kita nak keluar shopping, membeli belah, adakah kita cerita pasal hutang itu, hutang ini dan sebagainya? Tidak. وليه لما ربنا يدعوك إلى فعل خير تفتح كل دفاتر الديون اللي عليك. Kenapa bila Allah Subhanahu wa taala nak kita berbuat baik, mensedekahkan harta kita fikir pasal banyak tentang hutang-hutang yang belum kita selesaikan. علما العكس تماما، أن الصدقة تمحي عبء الدين الذي عليك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم.
Sedangkan والمرض داووا مرضاكم بالصدقة وليس داووا مرضاكم بالأدوية والفلوس. Sedangkan kita semua tahu bahawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut hutang itu boleh diselesaikan dengan banyak bersedekah, dan Nabi juga menyebut kesehatan kita ataupun kesakitan kita boleh disembuhkan dengan bersedekah. قلت لكم قصة مرت إذا الماضي ذكرتها ولا أعيد للفائدة. ذكرت كثير لا يمكن لا عادة الفائدة إن شاء الله. ستنا عائشة تقول لم يوقد في بيت رسول الله أسبوعا نار، يعني ما في طعام. تصور رسول الله في بيته لا يوقد نار مدة أسبوع. Dengan kisah ini, mungkin kisah ini pernah saya sebut, tapi kalau saya sebut pun saya sebut lagi pun tidak menjadi satu masalah kepada kita, kerana bila disebut berkali-kali semakin kita ingat kisah ini untuk memberi pengajaran kepada kita. Aisyah radhiyallahu anha, isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebut di rumah Nabi sendiri nih tidak pernah dinyalakan api dalam tempoh 1 minggu. 1 minggu tidak pernah ada makanan. وبعد أسبوع ما في نار عنده ولا طعام في البيت، جاءه رأس غنم شاة هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمر علي أن يأخذها ويذبحها من أجل أن يأكلوا أهل البيت. Setelah 1 minggu tidak mempunyai makanan, tidak memasak di rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah kepada Nabi hadiah seekor kambing. Maka baginda memerintahkan Sayyidina Ali untuk membeli kambing tersebut untuk dibuat makan. الحديث تروي عائشة أم المؤمنين إيش حيالله إنسان تقول فغاب علي فلم يرجع إلا بعد العصر، راح الصبح بالشام بعد العصر رجع. بماذا رجع؟ إلى رسول الله بيد الشاة فقط ولا بيد الشاة. Kemudian hadis ini diriwayatkan sendiri oleh Aisyah. Aisyah kata Sayyidina Ali keluar daripada rumah menyembelih kambing, kemudian dia tidak balik-balik, keluar pagi, asar tu baru balik. Jadi tidak balik dengan kambing kecuali dengan sepaha kaki kambing sahaja. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضحك، ولكن علي خائف. قالوا لا تخف يا علي، خيرا إن شاء الله. قال عند الذبح جاء المحتاجين فأخذوا ولم يبق إلا هذا يا رسول الله. Bila Sayyidina Ali ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ نشوف الجواب. Bila Sayyidina Ali balik, Nabi memandang ke arah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali takut, sedangkan Nabi memandang Sayyidina Ali dengan senyuman. Jadi Nabi kata kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, janganlah kau takut, bimbang. Sayyidina Ali kata, ya Rasulullah, aku pergi sembelih tadi, sembelih seekor kambing. Kemudian tiba-tiba setelah sembelih tu datang orang yang memang betul-betul berhajat. Jadi dibagi-bagi semua, yang tinggal ini sahaja. بالله عليكم لو حصلت هذه القصة مع حدا مننا شو بصير مع سيدنا علي؟ بننيمه على البلكون ولا لا؟ Tengok apa yang berlaku. Sekiranya perkara ini berlaku kepada kalangan kita, mungkin Sayyidina Ali akan tidur di luar rumah. أو زوجته بخليك مريض البيت. Ataupun kalau berlaku pada kita, mungkin isteri kata abang tidurlah di luar. أولاده يقولوا له أنت إنسان ما عندك إدارة. Ataupun anak mungkin juga cakap pada bapa, ayah ni tak payah ada rumah lah, hidup kat luar. هذا إذا ما اتهموه أنك تفضل غيرنا علينا وأبصر شو القصة فيها إن. Mungkin keluarga akan menyebut sebagai seorang ayah lebih memuliakan, mementingkan orang luar berbanding keluarga sendiri. ويدخل الشك في الأشياء. Mungkin macam-macam akan timbul keraguan bila kita buat begitu. يعني ممكن يكون سيدنا علي عنده زوجة ثانية، لا mungkin أولاد ثانيين. mungkin pada tanggapan kita Sayyidina Ali itu mungkin ada isteri lain. Ini buruk sangka. Makanan tadi dibagi pada isteri lain kan? Ambil. ماذا قال رسول الله؟ اسمع حتى تعرف أنفاس النبوة والطهارة المطلقة.
Apa jawapan Nabi kepada Sayyidina Ali? Dengan jawapan ini semoga kita dapat mempelajari apa yang keluar daripada nafas baginda sallallahu alaihi wasallam. يا علي ما أخذوه تركوه لنا وما تركوه لنا أخذوه. Wahai Sayyidina Ali, ما تركوه لنا أخذوه وما أخذوه تركوه لنا. jawapan Nabi kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, apa yang mereka ambil itulah yang mereka tinggalkan untuk kita, dan apa yang mereka tinggalkan untuk kita itulah sebenarnya yang mereka ambil. أليس القول المشهور من أخذ منك خبأ لك بالثواب؟ من أخذ منك خبأ لك ثواب. Maknanya apa yang diambil daripada kita itu sebenarnya itulah disimpankan untuk pahala kita nanti. في عطية دون ثواب مستحيل. Adakah ada pemberian tanpa diberikan jaran pahala? Mustahil. وأفضل الصدقات الصدقة الخفية Dan sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dirahsiakan, كي لا تعرف يمينك من شمالك ما تصنع. agar tangan kanan tidak mengetahui apa yang dibelanjakan oleh tangan kiri atau sebaliknya. مش أقف في نص المسجد وأعمل خطبة إن اليوم اتبرعت بخروف وبذبيحة وقرباني وكذا وكذا. Bukan kita membongkarkan apa yang kita buat di situ di sini, kita sembelih kharuf, kita korban itu, kita buat kebaikan ini, dihebohkan. نسأل الله أن يحققنا في مفهوم العبودية له سبحانه وتعالى وأن نرضى بأنعم الله علينا. واعلم أننا نحن أيها الأحباب نحن نصاب اليوم في مصائب عامة وكثيرة لغفلتنا عن الله. وعين اليقظة مع الله الرضا بما فعل الله بك ويفعل. تذكر أنك عبد والعبد ليس له إلا أن يقول الحمد لله في كل الأحوال. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita sifat kehambaan yang sebenar, yang meyakini apa sahaja yang zahir daripada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita itulah yang kita rada untuk diri kita. Apa yang Allah perlakukan kepada diri kita itulah sebenarnya pengabdian daripada diri kita kepada Allah apabila kita menerimanya dengan penuh redha. Apabila kita tidak melakukan semua itulah kelalaian yang sebenarnya. Hati kita lalai daripada menerima takdir Allah, lalai daripada mengingati Allah. أيها الأحباب كلنا ننتظر قطار الانتقال من عالم التكليف إلى عالم الخلود. Wahai para وعمل وقت فقط لا أكثر ولا أقل. فكن على مراد الله وإلا ستحمل آثام وأوزار لا يعلمها إلا الله. Wahai para ahbab, kita sebenarnya sedang menunggu kereta api untuk kita berpindah daripada dunia yang penuh ujian ini kepada satu tempat untuk kita berada di sana. Masing-masing kita menunggu giliran untuk menaiki kereta api tersebut. أن تكون على مراد مولاك كما أراد لا كما تريد نفسك. Justru hendaklah kita berada bersama kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan bersama kehendak kita sendiri. نسمع الآية الكريمة واضحة في القرآن. إن كل من في السماوات والأرض ليس في الأرض حتى في السماء. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كل ما عدا الله عبد الله وكلهم آتيه فردا. إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ما في أحد هربان من وقفة الحساب مع رب العزة. فانتبه وركز نفسك لهذا الموقف. Allah menyebut semua yang berada di langit dan di bumi ini akan datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Kita ni hamba Allah Subhanahu wa taala dan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala secara berseorangan. إذا دعوك لامتحان مشان وظيفة كم ليلة بطل تعرف تنام وانت عم تفكر ماذا تريد تكتب وتجيب على الأسئلة. Apabila kita datang ujian dan kita tahu bahawa ujian itu akan memberikan kita pekerjaan, berapa lama kita berfikir untuk menjawab soalan tersebut? Mesti satu malam kita berfikir macam mana nak jawab soalan besok.
بتخلي الشيخ إلا مثلا ما تسأله، بتخلي واحد عنده خبرة إلا ما تسأله سؤال. Adakah bila ada seorang guru kita tak perlu tanya guru tersebut, ataupun bila ada seseorang yang mempunyai kemahiran, pakaran, pengalaman, kita tanya dia ataupun kita tak tanya dia untuk jawab soalan. هناك وقفة بين يدي سيدك السؤال ماذا أعددت له؟ اسأل نفسك. Dan bila kita akan berhadapan dengan Allah, adakah kita tidak perlu bertanya untuk diri kita, apakah persediaan kita untuk menghadapi alam di sana nanti. والدنيا محطة لا أكثر ولا أقل. Dan dunia ini adalah tempat persinggahan, tidak lebih dan tidak kurang daripada itu. وبعد الانتظار لابد من ركوب القطار. Dan bila kita berada di tempat menunggu, sampai satu saat nanti kita pasti akan menaiki kereta api untuk menuju destinasi. ثم إلى ربك المنتهى. Kemudian kepada Tuhanmu, itulah tempat kesudahannya. جئنا من عنده ونعود إليه فترة. Kita datang daripada Allah dan kita suatu masa nanti akan kembali kepada Allah. عين المحبة أن تكون على مراد محبوبك وإلا كفى كذبا على نفسك. Mahabbah yang sebenarnya ialah kita menerima apa-apa kehendak daripada kekasih kita, yaitu Allah. Jika tidak, itu bermakna bukan mahabbah yang sebenar. وإياك أن تدعي المحبة وليس في قلبك حبة له. Berwaspadalah diri kita daripada mendakwa kita mempunyai benih cinta, tetapi sebenarnya sebiji benih cinta pun tidak ada dalam hati kita kepada Allah. الله أن يحققنا في مفهوم العبودية له والرضا بكل ما يذكر لنا منه وحرمة النبي وبسر الفاتحة. Ya. Soal 46 insyaAllah. Allah. أنتم فروضي ونفري أنتم حديثي وشغلي الله 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 يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي الله 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 جمالكم نصب عيني إليه وجهت كلي الله 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 وسركم في ضميري والقلب نور التجلي الله 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 آنست في الحي نارا ليلا فبشرت أهلي الله 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 قلتم كثوا فلعلي أجد هدايا لعلي الله 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 دنوت منها فكانت نار المتكلم قلبي الله 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 نوديت منها كفاحا ردوا ليالي يا وصلي
قد في جمع شمل الله 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 صار الجبال يدكا من هيبة المتجلي الله 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 ولا حسر خفي يدري من كان مثلي الله 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 وسرت موسى زماني مبصر بعضيها كلي الله 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 فالموت فيه حياتي وفي حياتي يا قتلي الله 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 أنا الفقير المعنى قولي عالي يا ذلي الله 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 Pak Rudi. نسمات هواك لها رجل عيا وتعيش بها المهجون نسمات هواك لها رجل عيا وتعيش بها المهجون الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج فالناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج وعلى مرآك تواجدنا وببرد وصالك نبتهج وعلى مرآك تواجدنا وببرد وصالك نبتهج فالشوق أضر بموجتنا وشوى الأحياء من الوهج فالشوق أضر بموجتنا وشوى الأحياء من الوهج ولا أصاب مقاتلنا قد هدى القلب من الدعج واللفظ أصاب مقاتلنا قد هدى القلب من الدعج فامدد بالعطف وجد كرما فإلى ما الكرم سينفرج العين بليال قد شرف البدر قد كان بها السرج أنعم بليال قد شرف البدر قد كان بها السرج يا بدر على من هيرد جاب القلب بفقدك ينوحد يا بدر على من هجر جاب القلب بفقدك ينوحد قد طال الهجر
ليلتنا حتى مصباحنا بارد يا ليل بذل لم نبرح عن باب الحب فهل نلد يا ليل بذل لم نبرح عن باب الحب فهل نلد والدمع جرى لججا زعرا أودت بالصاب دوال جج والدمع جرى لججا زعرا أودت بالصاب جوال جج يا بدر جمالك قبلتنا ولنهج وصالك ننتهج يا بدر جمالك قبلتنا ولنهج وصالك ننتهج فمتى بوصالك يا أماني ألحان القرب لها هزج فمتى بوصالك يا أماني ألحان القرب لها هزج وقفا للحب سرائرنا حاجة عن حبك نعالج وقفا للحب سرائرنا حاجة عن حبك نعالج فثياب العشق لنا نسجت بلحاج عيونك تنتسج وثياب العشق لنا نسجت بلحاج عيونك تنتسج وعلى أنغام محبتنا سار العشاق وقد نهجوا وعلى أنغام محبتنا سار العشاق وقد نهجوا وهم بالعشق على رتب وعلى بالعشق بنا درجوا وهم بالعشق على رتب وعلى بالعشق بنا درجوا الله 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 يا الله 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 يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. في أي سؤال؟ Ada soalan? Ada nak tanya saya soalan? Fadhal. Okey Ustaz, ni saya nama Ustaz Abdul Rahman. Okey, saya semayang Ustaz dulu kan, saya semayang 5 kali sehari kan. 5 kali sehari, tapi saya semayang saya tak faham apa cakap kepada Allah. Jadi Allah terima tak semayang saya? الله الله الله. الغفلة لا تسقط التكليف. نحن علينا تكليف شرعا نصلي لله، والصلاة لنا ليس لله، الله ليس بحاجة إلى صلاتنا. Kita lalai, kita tak ingat Allah, kita tak tahu apa yang kita baca, tidak akan menggugurkan taklif kita untuk solat. Kita perlu solat juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. الصلاة مثل الدواء للإنسان، إذا الدواء أخذه ولم يعرف يستعمله بسبب الطبيب،
كذلك الصلاة الحضور بين يدي الله بحاجة إلى مرشد مربي تصحبه كي يزرع في قلبك المراقبة لله عز وجل في العبادة. Sembahyang ni umpama obat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, untuk kita mengingati Allah. Bila kita sembahyang bermakna kita telah mengambil ubat untuk merawat diri kita. Bila kita ambil ubat, kita makan ubat, kesembuhan tidak juga berlaku kepada diri kita. Maknanya kita perlu bertemu dengan seorang pakar, iaitu doktor, untuk memberikan panduan kepada kita bagaimana untuk menggunakan ubat tersebut ataupun apa yang perlu kita buat. Macam sembahyang tadi, bila kita lalai, kita sembahyang, kita lalai, kita sembahyang, kita tak ingat Allah, apa yang perlu kita buat? Kita mencari doktor untuk mengobati hati kita, untuk memimpin hati kita menuju Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ingat Allah dan amal ibadat kita diterima di sisi Allah. هناك فرق بين التكليف الشرعي والتكليف التقليدي. التكليف التقليدي ليس بشرعي. إن وجدنا آباءنا على ملة وإن على آثارنا مقتفون. الله لا يريد منك صورة الصلاة. الله ليس بحاجة لصلاتك، أنت اللي بحاجة للصلاة. فيجب أن تكون حاضرا، وإن لم يكن فاصحب أناس عندهم حضور قلوبهم مع الله عز وجل. Ibadat yang kita lakukan ini berbeza di antara ibadat yang Allah fardukan kepada kita dengan ibadat yang kita buat secara ikut-ikutan adat. Jadi apa yang kita buat ini adalah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada asalnya Allah tidak pun berhajat kepada ibadat kita. Kita sebenarnya yang berhajat kepada ibadat yang kita lakukan. أيضا علينا أن نعرف الصحبة. أمر واحد، الصحبة تلعب دور كبير. إذا كانوا أصحابك في غفلة واحد يصلوا صلاة الوترية يكون الوضع كله متشابه. Dan satu perkara lagi, kita kena tahu rakan-rakan ataupun sahabat-sahabat yang kita berdamping. Bila kita berdamping dengan orang yang selalu mengingati Allah, insya-Allah kita akan mengingati Allah. Bila kita berdamping dengan sahabat yang lalai kepada Allah, kita juga akan tak ingat, lupa kepada Allah, lalai kepada Allah. أنا سأسألك سؤال، استعد تجاوبنا عليه. Saya nak tanya satu soalan yang perlu kita jawab. ممكن؟ Boleh jawab? كم تدفع؟ Nak bayar berapa? Kamu sulit. نريد كل شيء مجانا، أنت ما نتعلم. Kalau sesuatu itu nak secara percuma, maknanya kita tidak pernah belajar. كل شيء يؤخذ دون مقابل لم يتعلم ولم يغير في نفس الوقت. Sesuatu yang kita dapat secara percuma mungkin tidak akan mampu mengubah hidup kita. أنا أريد الدعاء منك فقط، لا تأخذ. Jangan takut, Syekh nak doa je. Panjatkan doa kepada Syekh. لا تأخذ، لا تأخذ. Boleh sambung soalan. لا واحد لسه ما خلص. Takbir. أنت خارج الصلاة بيجيك أي خاطر في عقلك، يعني أنت مع أصحابك وبالبيت وبالبزنس، بيجيك خواطر في ذهنك ولا الأمر طبيعي ماشي؟ هذا السؤال. Syekh tanya, bila kita masuk kepada ibadat, kita sembahyang, adakah selalu datang kepada pemikiran kita tu, kita bersama rakan-rakan kita buat itu, kita buat ini dalam sembahyang kita? Syekh tanya. Benda tu biasa ke tak? ما بيجيك خواطر لما تقول الله أكبر تدخل بالصلاة كل هموم الدنيا والأفكار تيجي براسك. Ataupun bila benda tu datang bila kita sembahyang, bila kita angkat takbir, semua datang, semua dunia datang depan kita. وهذه وظيفة إبليس. Dan ini adalah peranan, permainan iblis. 5 دقائق قبل شوي مرة ولا فكر ولا خاطر يعني. ما قلت الله أكبر لمطت كل الأفكار، خلافي مع مرتي ومع أولادي والدكان وشو علي ديون وعد. Kadang-kadang 5 minit sebelum sembahyang tu tak pernah ingat apa-apa pun yang di luar sembahyang. Tapi bila angkat takbir dia, semua benda yang kita tak pernah ingat pun ingat. هذه لعبة إبليس كي يشغلك عن حضور قلبك مع ربك سبحانه وتعالى. Ini adalah permainan iblis, yang mana iblis berusaha untuk menarik hati kita daripada hadir hati bersama Allah dalam ibadat. فلذلك فاستعذ بالله وتابع صلاتك ولا تنظر إلى غفلة، لأن بالنتيجة حيمل وترجع إلى حالك.
Oleh karena itu minta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan teruskan sembahyang kita, jangan kita menoleh kepada gangguan-gangguan ataupun godaan-godaan tadi. Buat fokus betul-betul, insya-Allah lama-kelamaan akan kembali kepada tabiat kita. Bila sembahyang kita akan mengingati Allah. وإذا في وقت عندك فليكن تذكر قبل أن تدخل الصلاة بالفريضة استغفار 100 مرة الصلاة على النبي لا إله إلا الله أفضل فتح ثم تدخل الصلاة. Kemudian amalkan di dalam kehidupan kita sebelum sembahyang itu istighfar sebanyak 1 kali, selawat sebanyak 1 kali, kemudian tahlil sebanyak 1 kali. Amalkan dalam kehidupan seharian kita, diminta dengan Allah, kemudian barulah selepas itu kita meneruskan sembahyang. لأن الشيطان قال للحضرة الإلهية سأقعدن لهم صراطك أنا سبب طرد من رحمتك هيشتغل فيه هذا واحد بإذن الله. Karena syaitan telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, syaitan akan menggelincirkan, memperdayakan manusia daripada jalan yang lurus. ماذا قال تعالى لنا إن الشيطان كان لكم عدو فاتخذوه عدوا فاتخذوه أمرية في اللغة العربية من يعني استحباب إسلامي. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata, maka ambillah syaitan itu sebagai musuh kamu. Ambillah ini merupakan satu kata perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, mesti, bukan suatu perkara yang sunat. Menjadikan syaitan itu sebagai musuh. لذلك المجهول لا يشغل عندما تشغل قلبك بالله لا يشغل الشيطان لا يكون له زمن. Hati kita bila kita sibukkan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita ingat Allah, dia tidak akan mengingati benda yang lain. Hati yang disibukkan oleh sesuatu tidak akan disibukkan oleh sesuatu yang lain. الله يقول وإياكم من Semoga Allah menjaga hati kita daripada lalai. Boleh soalan kedua? Boleh soalan kedua tambah? Okey, ini soalan kedua ni. Ini untuk diri saya lah, bukan untuk diri saya. Okey, saya hidup di dunia ni, pasal saya nak berjaya dalam dunia ni. Contohlah, bahasa saya bahasa Melayu kan. Masa saya lahir, saya cuma tahu bahasa Melayu saja. Tapi waktu saya pergi sekolah, saya belajar bahasa Inggeris. Saya pandai bahasa Inggeris. Lepas tu saya dapat kerja yang bagus. Dapat gaji sebulan RM12,000 kan, RM10,000. Lepas tu di dunia saya usaha untuk dapatkan dunia. Itu kan hanya ni. Bagaimana tu? Saya tak berusaha untuk akhirat. علي صوتك في التسمية. الله لم يمنعنا أن نعمل للدنيا، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. العمل الروحي والعلاقة بالله لا تتعارض مع العمل الجسمي. Syekh kata jangan buat begitu, maknanya jangan bekerja untuk dunia sahaja, bekerjalah untuk akhirat juga. Sebab bekerja untuk dunia tidak ada percanggahan, tidak bercanggah pun dengan kita beramal untuk akhirat. Sebab Nabi sebut, bekerjalah kamu untuk akhirat kamu seakan-akan kamu akan mati besok, dan beramallah, bekerjalah kamu untuk dunia kamu seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun. Jadi kita bekerja untuk dunia, bekerja juga, beramal untuk akhirat, beramal juga. الرجل إذا سمنت شوي ومرته شافته متسمنة بتقول له روح اعمل ضيق، روح اركض لك شوي، روح العب اكسرسايز. وبالفرق الروح كمان لها حق عليه. Kita bila kita tubuh kita naik, tubuh isteri kita naik, dia perlu hak untuk dia pergi bersenam untuk mengurangkan berat badan kita. Isteri kita pun sama. Ini kita nak kurangkan berat badan kita. Begitu juga ruh kita perlu kepada exercise. أنا أسأل سؤال، ما مفهوم العلاقة مع الله عز وجل؟ هل هي قائمة فقط على الفروض؟ Apa الفرائض؟ أبدا ما صحيحة. saya nak tanya, apakah maksud pengabdian kita kepada Allah? Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, adakah kita perlu melakukan perkara yang fardu atau wajib sahaja? Kalau begini kepahamannya, ini bukan
kefahaman tentang pengabdian yang sebenarnya pada Allah. الله معك بس بالصلاة، فريضة الصلاة الله معك من أنك أنت اللي ليس معه. Adakah kita berpikir bahawa bila kita sembahyang kita bersama Allah Subhanahu wa taala masa melakukan perkara yang wajib. Bila kita di luar sembahyang Allah tidak bersama kita tidak bersama Allah. قال Ini تعالى pemikiran kita. قال تعالى وهو معكم أينما كنتم. Sedangkan Allah berfirman, Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. الحضور والغيبة إلى وإلى، أما لله دائم. Hadir hati bersama Allah ataupun tidak itu dari pihak kita, tapi Allah tetap sentiasa bersama dengan kita. حضور علم واطلاع وإحاطة ورحمة، هذا الوجود الله عز وجل. Allah hadir Allah hadir bersama kita, Allah melihat kita, Allah memperhatikan kita, Allah sentiasa melihat tidak tanduk apa yang kita lakukan. Ini kehadiran Allah bersama kita. قال تعالى اذكروني أذكركم، والذكر ما بده وقت، في أي وقت تشتاق لحبيبك تذكر حبيبك. Sebab itu Allah SWT berfirman, ingatlah aku, niscaya aku akan mengingatimu. Mengingati Allah tidak perlu pada waktu, bahkan sepanjang waktu kita perlu mengingati Allah Subhanahu wa taala. Mengingati kasih tidak perlu pada waktu. هل هناك وقت لذكر الحبيب محبوبه؟ مستحيل. لما بيجي الخاطر على قلبك بالليل أو بالنهار داخل الصلاة بريت الصلاة بتجيب الخاطر. Adakah kita nak ingat orang yang kita sayangi itu perlu kepada tempoh-tempoh tertentu sahaja kita perlu ingat, yang selain daripada waktu yang ditetapkan kita tidak perlu mengingati kekasih kita tadi. محبوبي معي وإحنا في الدنيا، بس الدنيا مش مشكلة. الأعمال الجسدية لا تتعارض مع الأعمال الروحية والقلبية. Karena itu bila kekasih kita bersama kita, Allah bersama kita, kita ni berada di dunia ini. Jadi kita buat sesuatu yang diredai oleh kekasih kita yaitu Allah, walaupun semasa kita berada di dunia. وأكثر العارفين بالله كان عندهم أعمال حرة يشتغلون فيها ولكن قلوبهم مع الله. Ramai di kalangan para arifin billah, orang yang soleh-soleh, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka juga sibuk bekerja. Pada waktu mereka bekerja, tetapi semasa mereka bekerja juga hati mereka tetap bersama dengan Allah. الإمام السري السقطي يقول 30 عاما أخاطب الحق والناس تظني أني أتكلم معه. As-Sari Yusafati pernah menyebut, selama 30 tahun aku berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manusia menyangka bahawa aku sedang berbicara dengan mereka. فإذا لغة القلوب ليس بحاجة إلى تحريك فم. الكلام القلبي أبلغ من الكلام اللفظي. Oleh kerana itu bahasa hati ini tidak berhajat kepada penafsiran ataupun penterjemahan, kerana bahasa hati ini sebenarnya dipahami oleh hati lebih tinggi daripada bahasa mulut lidah. سؤال أنت إذا خطر لك زميل أو صديق بيخطر لك أبل ولا بتذكر اسمه أبل؟ يعني إذا جاء على خاطر مثلا اسم زميل لك بتذكر الاسم أبل ولا شخصيته بتيجي بذهنك أبل؟ Bila kita mengingati seseorang sahabat kita, rakan kita, kita ingat wajah dia terlebih dahulu ataupun kita ingat nama dia terlebih dahulu? Mana yang lebih dulu? Wajah. 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 Qabla ismu. الوجه يعني يكون حضور الله ألهمك فتذكر اسمه، ولذلك ذكر الله قبل ذكره إلهاما يقذف في قلبك من الله لتذكره. فإذا الله دعاك لذكره مش أنت اللي جاي بتقول أنا ما بذكره. نعم. وغيرك مثله غافل. Begitu juga dengan kita, bila kita mengingati Allah, sebenarnya bukan kita yang mengingati Allah pada asalnya, tetapi Allah yang mengurniakan ingatan tersebut. Daripada ingatan itulah menyebabkan kita mampu untuk mengingati Allah. Kalau bukan kerana ingatan yang Allah kurniakan kepada kita, kita tidak mampu pun mengingati Allah. عندما أتذكر محبوبي أذكر اسمه ولا أذكر اسمه وأنا من ذاكره مستحيل. Dan begitu juga apabila kita mengingati kekasih kita, kita mengingati dia, kita menyebut namanya. Begitu juga bila kita mengingati Allah, kita menyebut nama Allah, kerana kita mengingati kekasih kita. اذكروني أذكرك. Ingatlah kepada aku, niscaya aku akan mengingatimu.
penjelasan ni boleh saya cakap saya kena faham apa saya semayang tu lah. Betul. Betul. Saya kena faham lah apa yang saya cakap kepada Allah lah. Ya. Masa saya semayang tu. أنا فاهم ما عليك فقط تسأل تحكي عربي ولا إما هل صوتك كيف ما مشكلة لا بد منه أن يعرف ماذا يقول في صلاته. نعم. إذا تكلمت مع إنسان ولم تفهم ماذا تقول هذا اسمه عقل ما اسمه عقل. Iya betul dia kata. Apabila kita bercakap dengan seseorang yang kita kasihi, adakah percakapan itu tepat apa yang kita cakap dan kita paham apa yang dia cakap. لذلك علينا أن نجلس مجالس العلم ونستمع إلى العلماء يفسرون لنا كلام ربنا ونحن نقرأه نفهم أننا من نخاطب. Karena itu juga bila kita berada dalam satu majlis ilmu, kita mesti paham apa yang disampaikan, terutamanya apabila dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. والعلم بالتعلم كلنا بنتعلم. Dan ilmu itu dengan cara belajar baru kita dapat. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك غفور رحيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أمسينا وأمسكوك بالله والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مكرولا ولا محروما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وعلى